Kisah yang ketiga ni adalah mengenai dia mengatakan, kisah aku berinteraksi dengan bunian yang berusia 200 tahun. Okay, ceritanya bunyi begini ya. Memang waktu tu sudah lewat, dah pukul 11.30 malam. Tapi saya mesti pergi ke kebun getah ni. Walaupun gelap, sunyi dan menyeramkan, saya perlu jumpa dia. Ini bukan hal biasa. Saya bimbang kalau dibiarkan, nanti keluarga saya pula yang akan dapat bahaya. Anak-anak masih kecil lagi. Saya kena lindungi mereka. Jom ikut aku, kata saya kepada Man, kawan dia lah. Dia kawan baik saya. Rumahnya selang beberapa buah saja dari rumah saya di sebuah tanah rancangan Felda di Segamat, Johor. Sengaja saya ajak Man sebab dia tahu apa yang akan saya buat sebentar lagi. Lebih kurang 20 minit menunggang motosikal meredah kegelapan malam. Alamak, syok lah. Dia punya feel dia tu best lah. Akhirnya kami sampai di kebun getah saya ni. Saya tongkatkan motosikal, kemudian pergi ke tepi belukar di tepi sebatang parit. Itulah tempatnya. Anda pejamkan mata, anda bayangkan apa yang saya ceritakan. Okey. Kami duduk beralaskan surat khabar. Kemudian nyalakan sebatang lilin. Man didiam aja. Saya tahu Man bukannya berani sangat, tapi siapa lagi nak saya harapkan malam-malam begini kalau bukan dia? Yang lain lagi tak boleh harap. Jadi saya pejamkan mata dan mula memanggil namanya. Saya mahu dia datang cepat. Saya ada masalah. Tolonglah bantu. Namanya saya panggil berulang-ulang. Seminit, 2 minit, 3 minit, 4, 5 minit. Namun dia masih tidak muncul. Keadaan kebun getah yang sunyi membangkitkan rasa seram. Saya terus memanggil. Dan selepas 10 minit berlalu, dalam gelap tu saya lihat ada seorang muncul dari celah belukar. Langkah tapak kakinya tak berbunyi langsung. Hanya bayangan dirinya saja yang semakin jelas. Saya pun mencuit pehaman dan berbisik. Hei, dia dah datang. Kau jangan lari ya. Dan jangan cakap apa-apa. Ya. Man mengangguklah. Man tu sebenarnya takut. Tapi dia terpaksa beranikan diri. Makhluk tu adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang, berjubah serta berkopiah putih. Badannya bongkok 4, seperti orang sedang rokok ketika solat. Tingginya hanya separas dada saya saja. Mukanya berkedut-kedut. Inilah dia Tok Zainal, makhluk alam gaib yang tinggal di dalam kebun getah keluarga saya. Assalamualaikum. Apa tujuan cucu datang? Orang tua tu bertanya. Saya pun ceritakan dari awal. Kata saya, pukul 10.30 malam tadi ketika saya sekeluarga sedang menonton televisyen, tiba-tiba kami dengar bunyi bumbung zing di bahagian tengah rumah saya dipijak sesuatu. Kedegong bunyi dia. Anak-anak terkejut, bertempiaran lari, menjerit dan memeluk saya serta isteri. Manakan tidak, dari dalam rumah tu kami boleh nampak zing terhenyak dan membengkok menuju ke bilik tidur kami. Masya Allah, di situlah dia berhenti. Segera saya ambil lampu picit dan berlari keluar. Dari situ saya nampak ada lembaga berselubung kain putih sedang berdiri di atas bumbung. Rambutnya panjang mengerbang,
panjang hingga menutup muka. Oh, kau rupanya yang pijak bumbung aku ni ya? Siap kau. Sambil memaki hamun, saya membalingkan dengan batu yang bersepah di tanah. Batu besar, batu kecil, semua saya baling. Mungkin kena pada sasarannya. Lembaga berkenaan terbang ke arah sebatang pokok kelapa di tepi rumah saya. Dia terbang sambil ketawa mengilai. Nyaring dan mengerikanlah bunyi hilayan itu. Jadi saya pun terus membalingnya dengan batu. Agak sebab tak tahan kena baling, lembaga itu terbang menuju ke kebun getah dan terus hilang daripada pandangan. Saya masuk semula ke dalam rumah, tukar pakaian dan pecut motosikal pergi ke rumah Man. Itulah sebabnya sekarang kami berdua datang berjumpa dengan Tok Zainal pada pukul 12 malam ni. Apa tujuan Pontianak tu ganggu keluarga saya tu? Saya bertanya. Sebenarnya benda tu nak masuk rumah kamu, tapi tak boleh sebab ada yang jaga, jawab Tok Zainal. Tok Zainal menenangkan saya. Katanya Pontianak tu tak akan datang mengganggu lagi. Bila dia kata begitu, barulah lega hati saya. Tok Zainal mengiringi saya dan Man berjalan ke motosikal. Dan baliklah. Jadi benarlah, malam tu dan malam-malam seterusnya, keluarga saya tidak lagi diganggu dengan makhluk Pontianak tu. Okey, siapa Tok Zainal? Tentu anda tertanya-tanya kan? Siapa gerangan orang tua tu? Untuk pengetahuan anda, Tok Zainal adalah makhluk alam gaib yang tinggal dalam kebun getah kami. Kata orang, dia ni makhluk bunian. Mulanya saya tidak percaya juga bila mak ayah dan jiran-jiran cerita macam tu. Tapi bila sedang menoreh getah, saya dengar suara orang memanggil, bau masakan seperti kari, goreng pisang dan sebagainya. Akhirnya saya percaya jugalah. Isteri saya pun selalu mengalami hal yang serupa. Kata orang lah, bunian ni boleh dipanggil. Betul ke? Kawan-kawan, cadangkan saya cuba. Kami duduk rapat-rapat dan pasang lilin. Saya kemudian memanggil bunian tu supaya tunjukkan diri. Kalau benar mereka wujud dan tinggal di kebun getah kami. Lama juga saya memanggil, hingga ada kawan-kawan yang sudah mula ajak balik. Benda ni lambat. Akhirnya, selepas hampir 20 minit memanggil, muncullah lembaga seorang tua berbadan bongkok, berjanggut panjang serta memakai jubah dan kopiah putih. Ia berjalan di dalam gelap tu, menghala ke arah kami. Terus terang cakap, waktu tu kami rasa macam nak cabut lari. Tapi kalau kami lari, rugilah pula. Bukan senang nak jumpa bunian. Jadi, walaupun takut, kami bertahan juga. Hinggalah lembaga tu berhenti di hadapan kami. Assalamualaikum. Ada apa panggil Atuk? Dia bertanya. Ya Allah, waktu tu badan saya menggigil. Terkejut apabila orang tua tu bersuara. Tak ada apa, Tok. Cuma nak kenal dengan Tok, jawab saya. Saya pun bertanya namanya. Nama aku Zainal. Panggil aku Tok Zainal. Kalau ada masalah, datanglah dengan jumpa dengan Tok. Tapi jangan datang awal. Tok ajar budak mengaji. Sejak tu kalau ada masalah besar, saya akan jumpa Tok Zainal. Bukanlah selalu, 2-3 tahun sekali baru jumpa. Saya akan pergi pada lewat malam. Bila dah biasa berjumpa, saya pernah minta Tok Zainal nombor ekor. Masya Allah budak ni. Kamu jangan nak buat kerja haram, kata. Kalau tak ada duit, kerja. Marah betul orang tua tu.
soalan saya pada pandangan anda lah, Tok Zainal tu bunian atau apa? Sekian untuk hari ni. InsyaAllah nanti saya akan kongsi cerita lain pula. Sekian, terima kasih.